Okey, kita berlintas langsung bersama wartawan Faril Chuhaimi yang akan membuat liputan perlawanan di antara Perak dan juga Terengganu pada Sabtu ini. Assalamualaikum, Fad, boleh dengar ke? Waalaikumsalam. Dayang boleh dengar. Dayang dan juga Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih kembali lagi. Tadi Nadi Bola, sekarang Nadi Arena. Fad, Dayang nak tanyalah sebab dekat Lembah Kelang ni hari ni je cuaca agak tidak menentu tahu, tapi nak tanya jugalah dekat Manjung macam mana. Cuaca nampak okey ke? Adakah ianya bukan sesuatu yang perlu dirisaukan ke, Fad? Okey, kalau tengok kepada cuaca ataupun keadaan semasa di Manjung ni, kau dapat tengok ni keadaan saya ketika ni pun di belakang saya sekalipun keadaan di Manjung hujan tadi sebentar tadi dan sekarang sudah pun reda. Namun masih gelap sebenarnya, Dayang, kalau keadaan ketika ini, dan saya difahamkan juga kalau menurut Jabatan Meteorologi Malaysia besok berkemungkinan besar akan hujan di sekitar Manjung ini. Namun itu hanyalah ramalan, dan saya sempat bertanyakan kepada Coach Yusri juga, adakah faktor keadaan cuaca di Manjung ini menjadi satu kegusaran untuk beliau dan juga barisan kejurulatihan dan juga pasukan Perak. Jawapan Yusri cakap ya, dia agak risau sebenarnya kalau seandainya besok hujan dan berkemungkinan besar mereka terpaksa merubah sedikit corak permainan disebabkan permukaan padang kalau seandainya hujan esok. Namun seandainya perlawanan seperti tempoh hari ketika berdepan Sabah, keadaan cuaca yang panas, itu sebenarnya juga cabaran apabila beraksi dalam keadaan yang panas terik. Namun tidak ada alasan sebenarnya untuk mana-mana pasukan sama ada Kem Perak maupun Terengganu untuk mengharungi perlawanan pada jam 5 petang esok. Dan jadi kita harapkan bukan saja kita, malah penyokong juga yang akan hadir ke Stadium Manjung pada esok mengharapkan keadaan cuaca baik-baik sahaja, Dayang. InsyaAllah, kita doakan yang baik-baik sahaja untuk cuaca pada esok. Ya. Fazirul, kebimbangan Perak, Yusri Syeklah tadi dalam laporan menyebut penggantungan Tommy Mawat. Tapi saya nak tahu, petang tadi Fazirul ada kongsikan mengenai status Wan Z Haikal yang masih lagi ada kesan jahitan di bahagian dahi. Jadi nak tahu juga dia ni, Wan Z ni boleh, sebab bimbang juga Perak dia tak boleh main. Tapi daripada pemerhatian Fazirul, status Wan Z Haikal dia boleh main ke tak boleh main walaupun masih ada kesan jahitan di bahagian dahi? Okey, saya nak tambah sedikit Akbar mengenai info saya, maklumat saya ketika Nadi Bola sebentar tadi. Jahitan yang diterima oleh Wan Z Haikal Wan Nor adalah sebanyak 4 jahitan selepas perlawanan bertemu dengan Sabah tempoh hari. Dan sebenarnya Wan Z hanya itu sahaja kecederaan yang dialami oleh Wan Z, dan kalau ikutkan kepada sesi pemantauan saya ketika sesi latihan terakhir pasukan tadi, untuk dalam keadaan berada dalam senarai ke-11 utama pasukan Sang Sladang pada esok petang agak agak mustahil sebenarnya, Akbar. Dan tapi untuk dimasukkan pada penghujung permainan, mungkin 20 minit permainan, itu ada kemungkinan, dan itu sendiri dimaklumkan oleh Coach Yusri kepada saya kerana Coach Yusri memahukan, kita tahu jadual Perak selepas ini mereka akan berdepan PDRM dan mereka bakal berdepan juga pasukan JDT, perlawanan ulangan yang dah 2 kali sebelum ini terpaksa ditunda, ditangguhkan. Jadi sudah semestinya Yusri Ceklah enggan mengambil risiko untuk mempertaruhkan Wan Z Haikal Wan Nor untuk perlawanan esok, meskipun kita tahu Perak sebenarnya memerlukan mata untuk mereka terus mendaki carta Liga Super musim ini, Akbar. Okey, Fad, kita dah banyak bertanya tentang pasukan Perak sebenarnya, tapi macam mana pula dengan Kem Terengganu? Pastinya bukan laluan mudah untuk mereka juga di Manjung nanti. Mungkin Fad ada apa-apa update ataupun perkembangan tentang Terengganu? Okey, menariknya pertemuan esok, Dayang, kedua-dua pasukan saya boleh katakan tidak keterlaluan untuk saya katakan, kedua-dua pasukan terdesak untuk meraih 3 mata. Perak sudah semestinya mereka mahu buka buku baru selepas tewas kepada Sabah tempoh hari di rumah baru mereka, di venue baru mereka itu di Manjung. Dan di Kem Terengganu pula 7 perlawanan dalam semua pertandingan termasuk Shopee Cup dan juga Liga Super tanpa kemenangan. Dan ketika ini kita tahu pasukan Terengganu diambil alih oleh Coach Badrul Afzan Razali. Sudah semestinya mereka juga mahukan mata untuk terus kekal berada dalam kelompok 4-5 pasukan terbaik Liga Super. Dan suka untuk saya kongsikan info terbaru, Dayang juga Akbar, bahawa Terengganu, kalau tadi saya maklumkan bahawa mereka ada Marine Peels, sebenarnya Marine Peels tidak bersabar dengan pasukan Akbar dan juga Dayang. Marine Peels dibelenggu kecederaan pada saat akhir ketika sesi latihan di Kuala Terengganu dan tidak menyertai pasukan. Dan yang paling baru,
mereka hadir ke Manjung tanpa tonggak penyerang import Ismail Akinade yang turut berada dalam senarai kecederaan. Jadi untuk perlawanan esok tanpa Marine Field, tanpa Ismail Akinade, pastinya menarik sebenarnya untuk kita melihat apakah percaturan Badrul Afzal Razali yang saya kira seorang jurulatih muda yang berpotensi. Adakah beliau mampu untuk menghadiahkan kemenangan pertama buat Terengganu selepas 7 perlawanan, bahkan bukan sahaja untuk Terengganu, malah untuk diri beliau sendiri, Dayang dan juga Akbar. Okey, baik Fad. Fad juga kongsikan petang tadi, Terengganu dalam perjalanan sampai pukul 6, saya tak tahulah dah sampai ke belum. Tapi walaupun pun sebenarnya dengan senarai pemain utama yang tak dapat diturunkan, faktor perjalanan jauh, apakah boleh kita katakan bahawa sukar untuk Terengganu meraih kemenangan di Manjung? Pada pandangan saya, Akbar, perlawanan esok dua faktor utama. Yang pertama seperti mana kita bincangkan tadi lah, faktor cuaca, dan yang kedua faktor konsistensi sepanjang 90 minit perlawanan. Dan suka juga untuk saya kongsikan mengenai menerusi pemerhatian saya ketika sesi latihan pasukan Perak sebentar tadi, kemungkinan besar besok Luka Milinovic akan diletakkan sebagai as a top striker untuk pasukan Perak, sementara Kapten pasukan Luciano Gakokia akan diletakkan sedikit di belakang Luka Milinovic untuk bertindak sebagai pemain as a free role player. Jadi saya kira itu percaturan yang mungkin akan dipertaruhkan oleh Yusri Celah. Sementara untuk Terengganu, meskipun kita tahu sedar macam mana Akbar maklumkan tadi, mereka perjalanan yang agak panjang perlu ditempuh oleh pasukan Terengganu untuk hadir ke Manjung ini. Namun esok mereka masih ada lagi tempoh rehat, tidak ada lagi sesi latihan di Manjung ini, dan sudah semestinya tugas yang berat yang bakal digalas oleh Safawi Rashid, oleh Akhyar Rashid dan juga penyerang import yang saya pasti diharapkanlah mampu untuk membuktikan kemampuannya, iaitu Nelson Bonilla, yang sekali lagi sentuhan pemain ini diharapkan oleh bukan sahaja Badrul Afzal, malah juga seluruh penyokong Sang Penyu, seluruh penyokong Terengganu, Akbar. Okey, terima kasih Fadil atas perkongsian. Sama-sama kita harapkan aksi yang menarik dan terbaik daripada kedua-dua pasukan pada Sabtu. And kita akan jumpa lagi untuk latest updates bersama Fadil. Thank you, Fad. Terima kasih, Fad. Sama-sama.